berkat-berkat bantu untuk sebarkan, insya-Allah menjadi manfaat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita tak bersiaran di TikTok baru kena ban pula. Semacam ada je benda tak kena. Baik, hari ini kita akan tengok bab ke-79. Bab ke-79. Mak ada kitab dah, mak? Dah. Bab ke-79, salli alaihi Muhammad, Riyadhus Salihin. Bab pemimpin yang adil. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, sallallahu alaihi Muhammad, untuk berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Berlaku adil ni, sallallahu alaihi Muhammad, ini merupakan perintah oleh Allah SWT yang kita kena ikut. Perintah yang kita kena ikut. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, wa aqsitu annallaha yuhibbul muqsitin. Dan sallallahu alaihi Muhammad, berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surah Hujurat ayat 9. Yakni berlaku adillah kamu sekalian. Sallallahu Muhammad. Semua orang duduk mana-mana posisi pun, dia mesti ada terlibat dengan orang yang lain. Berlaku adil ni, sallallahu alaihi Muhammad, pada dua keadaan. Yang pertama, berlaku adil pada diri sendiri. Yang kedua, berlaku adil pada orang yang lain. Kalau kata adil, lawan dia ialah zalim. Lawan kepada adil ialah zalim. Adil meletakkan sesuatu pada tempat dia, itu adil. Tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia, itu nama dia zalim. Ambil kopiah buka kaki, itu nama dia zalim. Sayyid Muhammad. Kalau zalim, kita baca doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada Tuhan melainkan engkau, salli ala Sayyidina Muhammad, maha suci engkau, salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya aku ini termasuk daripada kalangan orang yang subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku ni termasuk daripada golongan orang yang subhanaka inni kuntu, aku masuk dalam golongan orang yang zalim. Zalim mana? Zalim atas diri aku sendiri. Zalim atas diri sendiri ni macam mana? Apa yang Allah larang kita buat, apa yang Allah perintah kita tinggal. Zalim. Kalau ambil pisau, pergi toreh diri sendiri, lukakan diri sendiri, sakitkan diri sendiri, itu nama zalim. Lagi zalim besar dia, ambil diri sendiri, tubuhlah api. Lagi besar lagi, api neraka. Dan sebesar-besar kezaliman, Allah sebut dalam surah Luqman, sallallahu alaihi Muhammad, syirik kepada Allah SWT. Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar sekali. Jadi nak tahu buat zalim kat diri sendiri ni macam mana? Buat zalim kat diri sendiri ni bila kita duk buat maksiat, itu kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Yang kedua, kita tidak berlaku adil. Kita berlaku adil kepada orang lain. Semua orang, tak kira siapa, bagi dia adil. Allahumma salli ala Muhammad. Sama macam tadi, lawan kepada adil ialah zalim. Jangan buat zalim kat orang. Berlaku adil lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin in yakun ghadiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu
aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Surah An-Nisa ayat 135 Allah sebut, wahai orang-orang beriman. Ini tak ada tersebut cari menu syarat. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa atau kaum kerabat, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan yakni kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nisa ayat 135. Berlaku adil ni bukan takat orang yang kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad baik dengan dia saja, tapi orang yang tak baik dengan kita, orang yang jauh pada kita, kita buat zalim dengan dia. Nak jadi saksi, nak tegakkan kebenaran, bukan takat orang yang kita kenal saja. Allah sebut dalam ni, jadi betul diri pada diri kamu sendiri. Berlaku adil, jadi saksi-saksi yang benar ni pada diri kamu sendiri, mak bapak kamu, kaum kerabat kamu, dia kaya ke, dia miskin ke. Kadang-kadang kita ni, yang mana orang yang rapat dengan kita, yang sesama ada kepentingan pada kita, barulah kita nak berbetul dia. Tapi orang yang tak ada kepentingan kat kita, Sayyidina Muhammad, kita tinggalkan dia, kita berlaku zalim kat dia. Kalau Sayyidina Muhammad Allahumma salli Muhammad, orang tu tak ada kepentingan apa, tolong Ustaz, jadi saksi Ustaz ni, cerita Ustaz benda apa yang betul. Disebabkan orang tu tak ada kepentingan apa, kita biar kat dia lah, dia pandai-pandai sendiri lah. Gitu. Ini bukan perintah Allah SWT. Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Baik, kita tengok hadis yang pertama, hadis 664. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tarrafaqa alayhi, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun zakarallahu khaliyan fa fadat aynahu, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan arsy Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini naungan Allah SWT. Ada 7 orang yang nanti di padang mahsyar dia duduk di bawah naungan arsy Allah, teduhan arsy Allah. Ingatlah pada mahsyar nanti keadaan dia sangat susah. Mataharinya tegak di atas kepala Nabi Muhammad. Matahari tegak atas kepala. Nabi SAW cerita ada orang tenggelam dalam peluh dia, dekat lutut dia, dekat perut dia, dekat ni. Berdiri di tempat yang sama. Satu riwayat cerita 70 tahun. Bahkan banyak riwayat yang lebih panjang tempoh dia. 70 tahun tu pun masa lama sangat dah. Matahari ni tegak, kata Nabi SAW, 1 mil atas kepala. 1 mil ni kalau tukar bahasa kita ni 1 batu. Allahumma salli Muhammad. Tapi sahabat kata apa, kami tak tahu 1 mil tu jarak dia lagu mana, kami tak tahu. Tapi nak cerita dekat, sallallahu alaihi Muhammad, Allah suruh matahari panaskan kepanasan dia 70 kali ganda. Lagi panas. Jadi subhanallah, susahlah manusia ni.
Duduk tenggelam dalam peluh hangat dengan baju tak pakai, selai seorat benang pun tak ada, selipar pun tak ada. Orang berdiri ni kaki hujung-hujung kaki macam tu. Pasal tak ada tempat nak, manusia terlalu padat. Saya tak boleh nak bayang angin tak ada, dengan hangat matahari atas kepala, dengan orang duduk rapat-rapat sedat. Tak selesa nak kita rasa lah. Tak selesa. Allahumma salli ala Muhammad. Setakat sejam kita tak tahan lah. Sejam tak tahan. Cuba kita ni lah, kita yang duduk tani ni. Kita yang duduk kat sini saja, tutup kipas, salli ala Muhammad, tutup pintu tu, tutup aircon, salli ala Muhammad. Agak-agak boleh tahan berapa lama. Aircon tak ada, kipas tak ada, angin tak ada, peluh melekat, komplain hangat Ustaz. Dia padahal matahari tak ada atas kepala ni. Duduk dalam bilik teduh, tu pun tak selesa. Cuba pindah pergi kat luar tengah hari, pukul 12 tengah hari, berdiri semua ramai kat tengah hari tu. Salih Muhammad dekat tengah padang tu, kan? Bukan nak suruh tanggai baju macam duduk kat padang mahsyar tu. Pakai lain mana duduk ada, tak payah bawa kipas, tak payah apa, duduk je tengah panas tu, rasa boleh tahan berapa lama. Nak bagi rasa tak selesa lagi, pergi duduk berimpit-rimpit, bagi berimpun ramai-ramai gitu. Ambil 1000 orang, duduk berimpun ramai-ramai, duduk bagi dekat-dekat sampai kaki ni tak boleh pijak gitu. Duduk gitu. Tak payah ramai, 1000 orang sudah. Agak-agak berapa lama boleh tahan. Lagi ada yang pingsan, lagi ada apa. Tambah lagi, tak usah makan langsung. Saya Muhammad, daripada pagi tu tak makan, berdirilah tu sampai tengah hari. Agak-agak lagi berapa lama boleh tahan. Kita tak makan semenjak daripada kita bangkit daripada kubur. Tak makan langsung. Tak ada sebiji nasi pun yang masuk dalam perut. Tak ada setitik ayak pun yang masuk dalam tekak. Lapak ni sampai ke tahap macam nak terbakar perut. Dahaga ni macam nak terputus kongkong-kongkong kita sebab terlalu dahaga. Matahari panas duduk atas kepala, orang berimpit-berimpit, punya dahsyat, punya ramai manusia daripada umat nombor 1 sampai umat yang paling akhir. Berimpun semua duduk di satu tempat. Subhanallah, saya semat. Tak tahulah tuan-tuan macam mana keadaannya. Tapi macam itulah sallallahu alaihi Muhammad, gambaran padang mahsyar. Takut macam manalah kami ni bangkit kami ni jadi lagu mana tak tahulah. Tapi ada orang yang dia dapat naungan arasy Allah. Dia duduk tenang, duduk bawah teduhan. Teduhan ni apa? Teduhan arasy Allah. Orang semua susah, dia duduk rehat. Duduk tengok aja macam mana jadi kat bawah. Rasul Muhammad, keadaan orang. Siapa orang ni? Ada 7 jenis orang. 7 orang ni bukan 7 orang, 7 golongan. Yang kita ni, Nabi ajak kat kita ni, kalau ada masalah, ada penyelesaian. Takut kan azab kubur? Takut Ustaz. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, kalau ada orang yang terlepas daripada merasa himpitan kubur, nescaya Sa'ad ni orang dia. Sa'ad ni seorang sahabat yang mati dalam, Allahumma salli ala Muhammad, peperangan Khandaq, yang dengan dia mati syahid tu bergegar arasy. Bergegar arasy dengan kematian dia. Ribu malaikat mai sambut dia. Nabi kata, kalau ada orang yang terlepas daripada dihimpit kubur, saya orang ni. Subhanallah. Dia yang mati bergegar arasy pun kena himpit kubur juga. Kalau ada baby yang sallallahu alaihi Muhammad, kalau ada orang yang terlepas daripada himpit kubur, baby ni, ada seorang baby yang mati di Madinah, kita baby ni lah orang dia. Maksudnya setiap orang akan merasa dihimpit kubur. Takut tu. Kubur gelap, kubur sempit, duduk seorang-seorang. Allahumma salli ala Muhammad. Takut ada penyelesaian dia. Apa penyelesaian dia? Baca surah Al-Mulk.
Tak boleh tinggal dah. Takut keadaan Dajjal main ni lagu mana ni? Takut. Saya Muhammad. Takut Dajjal, baca surah Al-Kahfi 10 ayat terawal. 10 ayat terakhir beramal dengan dia. Ada benda dahsyatnya, ada aja. Saya Muhammad dia panggil jalan penyelesaian dia. Sama juga dengan padang mahsyar ni. Takutnya kat padang mahsyar ni, dahsyatnya kat padang mahsyar ni. Apa penyelesaian dia? Jadi salah seorang daripada 7 golongan ni. Apa 7 golongan ni? Mari tengok salih Muhammad. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah, dalam naungan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah sahaja. Apa dia? Yang pertama, al-imamun adil. Ini mula-mula sekali. Yang duduk paling atas sekali, ketua sekali. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Betul? Jangan duduk tengok atas tu saja. Yang atas tu saja, dia tanggungjawab besar lah. Tapi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lupa dah. Hari itu suruh hafal main lagi berderas surah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kita ni adalah pemimpin, dan setiap daripada kita akan dipertanggungjawabkan dengan siapa yang kita pimpin. Kita semua orang kena. Tak ada siapa pun terlepas. Jadi kita boleh tak, layak tak nak jadi tu? Apa ni, al-imamun adil, pemimpin yang adil tu? Bolehlah pada peringkat kita. Seorang ayah jadi pemimpin yang adil pada ahli keluarga dia. Macam mana jadi pemimpin yang adil? Tunaikan hak-hak dia. Apakah hak-hak dia? Hak-hak dia yang pertama, bagi dia ilmu agama yang sempurna. Bagi dia ilmu agama yang sempurna. Yang anak-anak yang kita ni duk puluh lah mengaji tak berhenti. Anak mayang pun tak berhenti, biar kat dia. Saya Muhammad. Ada cucu. Cuba cek tengok cucu punya Fatihah. Lagu mana? Cek tengok anak-anak punya Fatihah lagu mana. Ada orang tak kisah baby. Saya Muhammad. Hari tu saya jumpa seorang tu. Saya Muhammad, dia kata, tunggu. Lagi jatuh. Mobil tu. Dia kata apa? Keluarga saya bukanlah keluarga agama. Ada orang jenis macam dia tak kisah. Dia tengok orang jenis tak semayang. Dia tengok tak semayang. Dia tak kisah. Sekeluarga dia pun tak semayang. Ada orang kita tengok, Ustaz Muhammad, lah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kot TikTok tu, kot Facebook tu, kot internet ni, orang Melayu tak serupa orang Melayu. Orang Melayu ada tattoo pun dah. Itu. Ya kan apa Ustaz Muhammad? Tak mayang. Mayang ni macam tak ada apa. Bila kita tegur, dia kata balik, saya duduk tegur kami lah. Besar lagi duduk ada tu. Yang ni lagi duduk ada ni. Hak sendiri-sendiri lah, masing-masing lah. Tak boleh tegur. Coldplay ni pi dekat Indonesia. Dah konsert dah dekat Indonesia tu. Jumlah pengunjung dia 80,000 di Indonesia. Di Malaysia nak main ni 20 berapa hari bulan ni. Tak apa hari lagi. Saudara Islam kita tengah duduk kena bunuh tiap-tiap hari. Siapa ni? Orang Islam ni. Waktu ni rasa macam patut tak kita nak berhibur dengan hiburan yang macam tu, bila ada adik-beradik kita nak kena duk bom tiap hari ni? Rasa tak patut lah. Rasa tak patut sungguh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan tahu ataupun tidak, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni nak mai kita jadi penganjur kepada ratu cantik.
Ni nak main pula ni. Saya tak tahulah, tak boleh nak faham apa sebenarnya yang kita nak dan apa sebenarnya yang kita nak tunjuk. Dalam masa yang sama, kita tunjuk kata kita tak setuju dengan apa yang berlaku dekat saudara Islam kita di Palestin. Dalam masa yang sama, kita menganjurkan majlis-majlis yang tak menghormati keadaan saudara Islam kita di Palestin. Saya tak faham. Tak faham. Tapi macam tu, tahu tak yang akan pi konsert ni siapa? Kawan-kawan kita, orang Islam, beli dah tiket ni. Padahal nombor satu dia tu dah memang sallallahu alaihi wasallam Muhammad dah memang establish dah. Dia dah terkenal dah bahawa dia tu merupakan seorang yang menyokong sallallahu alaihi wasallam Muhammad LGBT. Terang. Dia siap angkat bendera lagi dalam konsert-konsert dia. Tunjuk kata dia tu macam tu. Tang tu saja pun kita tak boleh terima dah. Nak sokong lagu mana tu, nak ni jadi tu. Kita tak faham. Mai pula dengan situasi ni macam ni, seolah macam Allah nak abang kat kita. Ni semua perencanaan Allah ni. Hari tu kita abang dah. Tak usah duk pilah, janganlah duk panggil dia pasal dia tu cenderung LGBT lagu ni. Dia di dunia, di seluruh dunia ni, dia mempromosikan LGBT. Bercanggah dengan syariat. Allah larang. Sebab Allah tak bagi. Allah laknat kumpulan-kumpulan macam ni. Jangan. Dah, saya semat. Mereka duk dindong lagi. Duk nak buat tak buat, nak buat tak buat. Buat juga. Lepas tu mai pula dia jadi waktu ni betul-betul masa dengan waktu Palestin tengah dibom. Waktu orang Islam sedang dibunuh di Palestin. Patutnya Allah sampai dua amaran dah Allah bagi kat aku ni. Satu amaran ni orang duk larang kata apa ni LGBT ni Allah laknat. Yang ni pula Ustaz Muhammad jadi pula isu ni. Tak payah pilih kalau macam tu. Ada lagu tu ke? Tak ada. Kita tegur dia marah lagi. Lah ni siapa tegur tak tahuan, kenalah ni. Siapa tegur tak tahuan je, kena. Dia duduk patau. Tak tahulah apa ni Edin tuan, Sallallahu Muhammad. Tak tahulah. Mudah-mudahan Allah selamatkan negara kita lah. Amin. Kita risau lah. Saya sangat risau sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Yang pi ni siapa? Pi orang Islam. Hang tak ada perasaan ke? Sampai tak ada perasaan langsung ke? Tak ada rasa ke? Ini Aziz Muhammad. Tapi macam itulah. Rosak. Jadi semalam dan Aziz Muhammad, nombor satu sekali, pemimpin yang adil. Dan setiap orang ada orang yang dia pimpin dan berlaku adillah kepada orang yang dipimpin. Macam saya sebut itulah, bila sebut pemimpin ni, dia makin tinggi. Makin tinggi. Makin tinggi dia, makin besar tanggungjawab dia. Paling rendah, paling tidak kita jaga keluarga kita. Main peringkat atas sikit, jaga masyarakat dia. Main peringkat atas sikit, jaga negeri dia. Main peringkat atas lagi, jaga negara dia. Lagi tinggi kedudukan dia, lagi besar persoalan dan tanggungjawab dia. Jadi kita, kalau tidak, kita ni takat berlaku adil dekat 3-4 ketua yang duduk rumah kita tu ya. Saya sebab dan orang-orang yang duduk sekitar kita, lagi tinggi kita, lagi nak kena berlaku adil. Baik, Allahumma salli Muhammad. Kemudian yang kedua, inilah sebenarnya dalam hadis ni dia petik, dia nak ambil part tu je tu, Al-Imamul Adil saja, perbincangan yang berkaitan dengan tajuk dia. Yang selebih pada tu ialah 7 golongan, 6 golongan yang lain yang tak ada kaitan dengan tajuk ni, tapi kita boleh ambillah manfaat. Yang kedua, wasyabun, anak muda. Wasyabun, anak muda. Ramai dah terlepas dah ni. Kita semua terlepas dah ni. Tapi kalau dulu jadi lagu ni, lega lah. Kalau lah ni baru nak jadi, tak termasuk dalam kelompok ni. Tak payah dah. Nak buat guna, kali patah balik dah. Dia syabab ni dia 40 tahun ke bawah. Kan? Makcik-makcik adalah 2-3 tahun lagi. Betul ke?
Kan? Depa ni semua ni ustaz ni. Kalau mengaji hadis ni awal-awal dulu ni boleh tak nak pulung-pulung jadi. Tapi dah umur dah 60 baru mengaji hadis ni. Baru berjumpa. Wasyabun, anak-anak muda, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi. Nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Anak-anak muda yang tumbuh dalam beribadat kepada Allah. Lah ni dia jadi satu trend. Kalau pi majlis ilmu anak muda ramai, alhamdulillah betul depa. Kita buat majlis selawat, majoriti orang muda. Depa suka. Saya sebut pasal ada selawat, ada qasidah, ada apa seronok. Tak apa, alhamdulillah mai. Biar tumbuhnya dalam keadaan membesar dia dalam keadaan dia beribadat kepada Allah SWT. Sedangkan waktu syabun ni, waktu pemuda ni dia jadi macam mana kan? Syabab ni dia suka nak explore. Dia nak apa? Tengok, nak cari benda baru. Nak tahulah kat disco tu lagu mana, dia teringin nak pergi. Kalau sebut anak muda, hang pernah masuk pengoyang tak? Tak pernah. Hang ni betul lah pelik sungguh. Orang muda apa tak nak pergi tengok wayang ni? Mesti pelik rare kan orang tu. Sayyid Muhammad. Anak muda yang duduk dalam keadaan dia beribadat pada Allah, membesar dia dalam. Siapa yang duduk tengok live ni, yang dia ni masih orang muda, ambil hadis ni elok, tak terlambat. Allah Ustaz, tahun ni 39 dah, lagi setahun yang nak masuk 40. Ada setahun lagi. Peluang ada setahun lagi. Allah Ustaz, kami 60 dah. Biar. Biar. Boleh tak patah balik Ustaz? Tak payah dah. Tonyoh pi lah lagu mana muka tu. Cucuk pi lah botox tu. Sampai tak boleh nak angkat kening-kening duk tu je. Marah macam tu. Senyum, suka macam tu. Semua tak boleh gerak pasal cekang habis. Cucuk ni. Cucuk bagi cekang, bagi tak. Dia cucuk botox. Kan dia makin lama dia makin ni, dia makin gendok ni dia turun. Cucuk naik balik. Makin lama makin turun. Cucuk naik balik. Semua kening tu. Tapi muka duk lagu tu ya. Orang kata, hang sedih ke? Sedih ni. Awak tak nampak muka sedih pun. Tak berganjak-ganjak muka dia sebab tegang semua. Cucuk pi lah, tegang pi lah lagu mana pun, tetap umur lagu tu. Dia buat pi lagu mana pun, tang lain tak boleh buat ni. Boleh nampak juga dia kat leher dia. Kan? Tengok muka berkilat, muka cekang. Mai tang ni, habis. Nampak dah. Kan, Sayyid Muhammad. Bukan tang muka, tang umur, usia. Allahumma Sayyid Muhammad. Dia tali ukur baju atau tali ukur baju. Dia panggil tali apa? Tali meter, dia panggil tali apa? Dia tip ukur baju tu lah. Tahu tak dia punya jumlah dia berapa? Siapa tahu? Berapa? 60. Macam umur manusia punya, Nabi kata apa? Umur umatku baina sittin ila sab'in, 60 ke 70 tahun. Sayyid Muhammad. Jadi kalau nak tengok kita ni duduk tang mana, lipat 2. Kalau umur 30 lipat tang 30 tu. Jadi ngam-ngam, maksud ada separuh lagi. Faham ni? Kalau umur 40 ganjak dah sikit. Umur 50 dah terlebih dah sikit. Umur 60 habis terus. Umur 60 tak boleh lipat lah. Kalau ada main lagi lepas pada tu, subsidi. Dia panggil umur-umur subsidi. Allah Sayyid Muhammad. Habis dah. Apa yang sedang kita lalui lah ni ialah kesan daripada Allahumma salli ala Muhammad. Kesan daripada apa yang kita buat waktu kita syabab dulu. Apa yang kita lalui lah ni kesan-kesan daripada kita syabab dulu. Dulu buat tu, buat ni. Lah ni rasa kesan dia. Jadi anak-anak muda yang tengok, yang ikut kuliah-kuliah ni anak-anak tahfiz ni, untung mereka ni. Mereka termasuk dalam kelompok ni. Kita dulu umur mereka buat apa?
Umur kita dulu umur 14 tahun, 15 tahun buat apa? Panjat pokok keyang. Mak ni, terjun sungai. Macam pun buat tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni kita lagu tu lah. Nak macam mana takdir hidup kita lagu tu. Tapi dah kita melalui proses tu, jangan bagi anak-anak kita melalui proses yang sama. Dan tegur betul lah anak-anak, jangan buat gitu, jangan buat gini. Dia kata mak ni Sallallahu alaihi Muhammad mak ni Sallallahu alaihi Muhammad tak faham jiwa. Mak kongkong. Bukan kongkong, tapi mak tak mau terjun sama macam jalan yang mak lalu dulu. Umur 14 mayang tak reti lagi. Umur 15 Quran tak reti baca lagi. Umur 17 Sallallahu alaihi Muhammad mandi wajib pun tak tahu lagi. Nikah pun tak tahu ni wajib. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, dah kita melalui proses tu, jangan kita tak mau anak kita ni dia ikut jalan ataupun proses yang sama. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ni boleh jadi. Yang ni kita boleh buat. Mudah-mudahan, sebab Nabi tak sebut tentang syabun ataupun syabab. Nabi kata warajulun, lelaki. Kalau sebut rajul, lelaki, dia termasuk dengan orang perempuan. Kalau sebut imra'atun, perempuan, dia khusus untuk orang perempuan saja. Ini uniknya bahasa Arab. Warajulun sallallahu alaihi Muhammad, lelaki seorang yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Ni cerita hati ni, bukan cerita buat. Pi masjid tu, pi masjid ni, pi masjid ambuh sampai tak pernah-pernah lah lekang masjid. Pasal apa? Dia kerja cuci kapek masjid. Kerja dia cuci kapek masjid mah, pi masjid merata. Ni. Tak, dia hati terikat dengan masjid. Maksudnya dia pi tang mana pun hati duk teringat masjidnya. Tak boleh. Kami duk pi ceramah merata. Saya pun alhamdulillah lah, Sallallahu alaihi Muhammad, dah dapat dah larangan pi masjid. Tak boleh pi. Kemarin dapat lagi, ditangguhkan. Cok besar-besar kat poster. Saya kata, saya tulis dalam group tu, Sallallahu Muhammad, tangguh tu bahasa lembut. Nak abang lah kata dibatalkan tu, saya nampak kasar sangat. Tulislah ditangguhkan. Ya. Kalau tangguh, dia mesti bincang kat kita. Okey, kita tukar tarikh lain lah. Tak apa. Ni dah lah. Tak ada tukar tarikh lain. Kalau tak ada tukar tarikh lain, tu bukan tangguh, tu batal. Tu ada negeri yang saya pun tak boleh masuk lah. Kan? Buat macam mana? Berpilah. Saya Muhammad. Banyak ke jalan lain. Hutang ni pun ada berapa ratus orang tengok. Okey lah, alhamdulillah. Tuan tengoklah online. Kalau sempat semua tak boleh nak pergi dah ni, kita buat online je lah. Saya mengajak kat madrasah saya lah. Nak buat macam mana? Sallallahu Muhammad. Jadi semua Allah saya Jumaat, bila kita pergi masjid, bila kita pergi ceramah, ada orang yang dia bertugas di masjid tu, tapi waktu ceramah dia tak ada. Ada? Antara dia ialah tu imam. Dia mai lagi jadi imam sembahyang maghrib. Kita nampak dia. Elok kita start kuliah, dia hilang. Dia tak ada. Lagi elok kita habis kuliah, dia mai balik. Kata, pasal apa? Tadi pergi mana? Balik. Pasal apa balik? Pasal tak bertugas. Oh, rupanya dia main masjid tu sebab dia bertugas ya. Jadi dalam job scope dia tak ada. Job scope dia duduk dalam kuliah, tak ada kerja tu. Dia hanya mengimamkan masjid tu. Jadi dia main tu sebab ada je tu, memang ada. Ada. Jadi saya Muhammad. Jadi saya Muhammad, ada orang dia pergi masjid bukan sebab dia hatinya terikat dengan masjid, tapi dia Sallallahu Muhammad, dia bertugas atau apa sebagainya. Yang Nabi SAW masukkan ini ialah orang yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Kita boleh ceklah hati kita lagu mana dengan masjid. Kalau kita travel pergi musafir,
hati nak singgah masjid tak? Saya ada seorang penyanyi dandut, bekas penyanyi dandut. Nama dia Iwan, Abang Iwan. Kenapa Iwan? Memori daun pisang. Kan? Kawan lah dengan saya ni. Mak Iwan ni, Salih Azhar Muhammad, dia ni, dia jenis lepas-lepas dia hijrah, dia tak mau semayang melainkan mestilah masjid. Kita duk travel atas highway ni, dia boleh minta, boleh tak nak keluar Ustaz? Nak keluar mana? Kan surau banyak, musola banyak. Kan kita boleh semayang kat situ. Tak mau. Pasal apa? Sebab nak fadilat i'tikaf di masjid. Sanggup keluar pada tol tu. Pi nak dapat semayang jemaah dan nak dapat Salih Alaihi Muhammad i'tikaf di masjid. Sebab pi surau tak dapat pahala i'tikaf. La haula wala quwwata illa billah. Kata dahsyat kita pun tak teram tu. Kita pun kadang-kadang boleh sekali nak pergi ceramah pun tak sempat ni, kita sembahyang jamak siap-siap dululah. Sekali kita pergi ceramah kat masjid. Asalkan boleh dapat sembahyang tu pun kira okey dah. Kadang-kadang kita musafir tu, tapi dia tu tak mau, tak puas kalau tak pergi sembahyang dalam masjid. Dia kata dia dah lama dah dulu lara, lalai, apa jadi dalam hidup dia pun tak tahu. Ni Allah ubah dia ni, dia nak tumpu sungguh-sungguh. Oh, subhanallah, ni orang hebat kan. Inilah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Yang ketiga, yang keberapa? Yang pertama, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadat pada Allah. Yang ketiga, hati digantung dalam masjid. Yang keempat, warajulani, dua orang tahabba fillah, yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Salih Alaihi Muhammad. Berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Oh, besar sikit tu, tak nampak, tak boleh nak baca komen. Besar. Boleh besar kan? Salih Muhammad. Warajulani, dua orang yang dia, Salih Alaihi Muhammad, tahabba fillah, berkasih sayang dia kerana Allah semata-mata, bukan sebab apa-apa. Pasal apa suka kat dia? Pasal dia baik. Pasal apa suka kat dia? Pasal dia comel. Pasal apa suka kat dia? Pasal dia orang kaya. Pasal apa suka kat dia? Pasal dia ni orang semayang. Pasal dia orang masjid. Pasal apa? Tak, yang ni tak. Dia suka cinta kat seorang tu tidak lain semata-mata kerana Allah sahaja. Nasihat semua. Tak kenal, tak ada hubungan ahli keluarga apa, tak ada hubungan apa-apa, tak ada. Habis tu pasal apa? Pasal dia tu orang Islam. Aku sayang kat dia. Maka apa yang dia buat ni, yang nampak sangat tu, yang nampak tu istama'a alaihi wa tarfaqa alaihi. Dia bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Tu. Main ni pasal apa ni? Tak ada apa, sebab kerana Allah. Pisah pun pasal apa? Kerana Allah. Tak ada sebab yang lain. Tak ada pasal apa? Tak ada. Berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Ni pun salah satu daripada syarat nak dapat kemanisan iman. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang kalau kamu punya 3 perkara ni, kamu akan mendapat kemanisan iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada selain pada keduanya. Yang kedua, mencintai saudaranya dan tidaklah dia cintai melainkan semata kerana Allah. Salih Muhammad. Allah Salih Muhammad. Yang ketiga, dia benci untuk kembali ke kufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan dalam neraka, dalam api. Baik, Allah Salih Muhammad. Allah Salih Muhammad. Yang berikutnya, warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki, Salih Alaihi Muhammad, yang diajak oleh seorang wanita yang kaya dia, berkedudukan dia dan cantik. Ya Allah, tengok Nabi cerita spesifik. Kalau kata perempuan sudah pun tak apa dah. Seorang lelaki, orang perempuan mai kat dia, ajak dia buat benda maksiat.
Dia kata inni akhafullah, sungguhnya aku takut pada Allah. Oh, jarang nak jumpa orang lagu tu. Tu yang ni. Kalau bahasa kita orang kampung ni kata apa? Lauk depan mata. Kucing dengan ikan. Ikan duk teridang depan dah. Saya offer pula ajak ni. Bukan cerita kaya ke cantik ke, perempuan ni. Tapi Nabi tambah lagi, dia punya ujian lagi bertambah berat dia. Hiaskan perempuan tu dengan nombor satu sekali kedudukan. Orang hebat. Nombor dua, cantik pula tu. Tapi dia boleh tolak ajakan tu dengan dia kata apa? Inni akhafullah, sungguh aku takut pada Allah. Siapa orang lelaki-lelaki yang boleh buat macam tu, dia ni orang yang layak untuk dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad. Yang ni muslimat kita ni. Ni yang keenam ni. Ni geng-geng yang duduk depan saya ni dan geng-geng yang tengok live ni, Facebook dengan Instagram ni. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu. Apa dia? Seorang yang dia bersedekah. Orang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekah dia, sehingga kan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, sehingga tangan kiri dia tak tahu apa yang disedekahkan daripada tangan kanannya. Ni tuan-tuan lah ni, muslimat ni lah, makcik-makcik ni. Patut kami duk tengok, insya-Allah tiba-tiba penuh je tabung tu. Kami pun heran siapa lah yang bagi ni. Kita pun tak tahu. Masuklah akaun ni kadang banyak orang pekat-pekat duit hantar masuk. Ya. Saya tak cara takut bayar. Ya ke? Oh. Di tepi main kat depan tu tak apa lagi. Lagi nak habis dah. Okey. Jadi subhanallah Sayyid Muhammad, dia sedekah tapi siapa pun tak tahu. Bukan takat siapa pun tak tahu. Kalau cerita gambaran yang Nabi abang, dia bagi tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Mana boleh tangan kiri tak tahu. Tapi nak bagi gambaran dia macam tu, seolah punya sembunyi sedekah dia tu sampai tangan kanan bagi tangan kiri pun tak tahu. Kita kalau boleh nak abang kat orang lah, paling tidak seorang tahu pun jadilah. Jadi Muhammad, macam mana ni masuk 10,000 dalam ni? 10,000 ni. Nak abang kat siapa tu? Nak abang apa? Raun nampak tak tu 10,000 tu? Tu makcik bagi tapi jangan abang kat orang lah. Paling tidak seorang yang tahu, dia puas hati dah dia rasa. Jauh masuklah sudut hati dia, harap-harap dia abang jugalah kat orang. Harap-harap dia abang. Tapi itulah kita. Tapi siapa boleh buat? Subhanallah. Ni tak ada siapa tahu ni. Dia sedekah. Siapa pun tak tahu. Oh, ni hebat ni. Sayyid Muhammad. Dia buat dah. Bagi puas. Bagi sampai dia jadi sedekah ni. Kata ulama yang bincang tentang Sayyid Muhammad. Tentang istiqamah. Dia kata, buat sesuatu sampai dia jadi biasa. Sampai jadi bi'at. Tahu bi'at? Bi'at ni tabiat. Orang utara cakap biat. Buat sampai dia jadi tabiat. Tabiat ni sampai benda pelik. Apa dia? Sedekah. Sedekah tersahabat. Sedekah tersahabat ke orang. Sedekah tersahabat ke orang. Sedekah tersahabat ke orang. Sampai saat dia jadi tabiat, dia melekat sampai dia buat benda tu dia tak rasa pelik lagi kat dia. Orang yang tak biasa buat dia akan rasa pelik. Dia pelik. Dia mati. Bila mati dia tengok, pasal apa? Tak ada dah sumbangan ni. Rupanya kawan yang bagi sumbangan tu tak ada. Baru tahu kata dia duk bagi nama ni. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ni pun muslimat kita ni juga ni. Wa rajulun zakarallahu khaliyatan fa fadat ainahu. Seorang yang dia mengingati Allah ketika dia bersendirian, sehingga kedua matanya berlinangan air mata. Duduk sorang-sorang, tak ada siapa tahu, duduk teriak sorang-sorang. Pasal apa? Pasal dia meluahkan perasaan dia kepada Allah SWT. Dia ingat Allah SWT. Jadi insya-Allah itulah
Tuan-tuan, 7 golongan yang mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah cukup sekadar tu untuk hari ini. Tuan-tuan yang salih alaihi Muhammad yang mengikuti secara langsung di Facebook, kami masih membuka Ustaz Muhammad ruangan-ruangan untuk infak. Kita masih memerlukan setakat sekarang daripada 5 juta target kita sekarang ni telah pun salih alaihi Muhammad terkumpul sejumlah 1.7 juta. Ada lagi berapa? Ada 3.3 juta lagi nak menyempurnakan salih alaihi Muhammad semua yang sedang kita rancang ni lah. Dan Salih Muhammad jalan belakang ni pun kita masih tertunggak dengan kontraktor, ada 50,000 jalan ni. Jadi nak kena perbetul lagi sebab hujan jadi lecah kat belakang tu. Saya dah panggil kontraktor mari untuk perbetulkan. Lepas ni tuan-tuan boleh guna jalan ni lagi. Jalan ni pun boleh, jalan ni pun boleh. So kita ada 2 jalan untuk masuk ke madrasah kita. Dan untuk rumah warga emas yang nak kita buat ni, kita ada 10 lagi kita nak buat. Dia lokasi dia ialah sebaris dengan yang baru yang belah ni, tapi dia duduk belah sana. Dia sebaris ni tapi dia duduk belah sana. So rumah bak tu belah tu. Tu. Yang depan ni dulu kita ada pewakaf dah tu semua tu. Ingat tak yang depan ni kan? Dulu makcik-makcik tu bagi kan, semua 5,000 tu. Itu ada pewakaf dah. Nanti kita akan pecahkan dinding dia, kita akan buat balik, tukar batu, pecahkan tu, kita akan ganti dengan batu lah. Yang tu kemudian. Cuma yang belakang tu harga dia 30,000 satu unit. Kita nak start buat dah ni. Saya dah bagi arahan kat kontraktor dah untuk buat dah, untuk start dah. Cuma dan kita target 5 bulan untuk siapkan. Macam mana yang ni lah. Dengan satu rumah tu nilai dia ialah RM30,000. Yang sekarang ni hanya ada 2 unit saja yang kosong. So 8 telah pun ada pemilik dia lah. Bukan pemilik lah, pewakaf dia. Konsep dia ialah konsep bina dan wakaf. Bina dan wakaf maksud Sayyid Muhammad, dia bagi duit, kami tolong buat. Kami tak ambil untung apa-apa, bukan untung ni, nak buat tolong buat je. Kita tolong buat dan dia niatkan wakaf untuk madrasah. Jadi Sayyid Muhammad, jadi apa kelebihan dia dapat? Dia dapat keutamaan untuk duduk di rumah tu lah, keutamaan. Tapi kalau dia tak boleh nak duduk lagi, dia bagi orang lain untuk duduk dulu. Kita tak mau rumah dia kosong. Sebab tujuan kita buat Sayyid Muhammad, semua rumah warga aman ni untuk orang mengaji. Jadi dia tak duduk dulu, bagi orang lain duduk dulu. Nanti bila dia nak mai duduk, kita akan arrangekan dia untuk duduk lagu-lagu mana lah nanti. Yang kita pastikan ialah nanti bila dia nak duduk, dia akan dapat tempat untuk duduk pasal dia salah seorang daripada pewakaf yang utama yang mewakafkan rumah tu lah. Itulah konsep yang kita buat Salih Muhammad. Dan ada dua unit saja lagi yang kosong lah. Jadi kalau ada yang berhajat tu, dia selesaikan 30,000 ni dalam tempoh 5 bulan. Yang proses kita dah buat tu, bahagilah setiap bulan berapa ribu tau. So 30,000 bahagi dengan 5 lah. Sebulan apa? 6,000 sebulan. Macam itulah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan. Ada 2 lot lagi yang kosong insyaAllah. Dan lokasi dia kat mana? Dia akan lalu tepi rumah bak tu, masuk ke situ. Belakang sana lah insyaAllah. Wallahu a'lam. Dan terima kasih banyak-banyak atas sumbangan tuan-tuan yang mana yang Sayyid Muhammad yang berhajat untuk berwakaf, bolehlah transfer ke akaun yang tertera tu. Nombor telefon dia tak? Kalau ada nombor telefon, tak ada. Sebab kita ada hadiah-hadiah buku. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan sekalian. Kita jumpa lagi lain masa dan ketika. Terima kasih sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook yang saya tak sempat nak sebut nama seorang-seorang, namun tak mengurangkan sedikit pun penghormatan saya. Terima kasih banyak. Saya tengok Pak Long Bikers yang share banyak sangat live kita ni. Alhamdulillah, Cikgu Azhar ada, Kak Faiza, Kopi Radik, Dura Afrika. Oh ya Allah, saya cuma. Dan terima kasih banyak-banyak atas doa semua. Hari ini anak saya
Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cucu saya meninggal dalam kandungan. Usia kandungan dia hampir 7 bulan lah. Maksud dah sempurna dah lah. Jadi duduk bergerak elok sebenarnya, hidup elok lah. Maksudnya pergi check apa semua dia okey. Tak ada apa-apa ni lah kecacatan pun. Besar pun besar, cukup lah maksudnya. Dia punya saiz dia tu. Tiba-tiba petang tu dia tak bergerak. Dia pergi check dekat doktor. Doktor kata dah meninggal. Yang meninggal pada 15 hari bulan. 15 hari bulan. Petang 15 hari bulan tu dia meninggal. Jadilah ni, hari ni ke hospital sebab 3 hari doktor bagi tempoh 3 hari untuk dia keluar sendiri. Dan kalau tak keluar sendiri hari ni akan induce lah untuk keluarkan baby tu lah. So kalau hari ni ataupun esok, kalau baby tu keluar, kita akan solat jenazah kat sini dan kita akan kebumikan lah macam biasa. Sebab dia dah cukup sifat dan lebih 6 bulan lah. Ustaz Somad, terima kasih banyak-banyak. Kemudian yang keduanya, terima kasih juga kepada semua yang mendoakan ibu mertua saya, Ibu Nuriah, yang selalu duk komen kat Facebook tu kan. Ibu Nuriah yang duk main ni lah, mak ibu kepada Durah, semalam buat operation, alhamdulillah, untuk kanser dia. Kita sama-sama doakanlah supaya Allah memberikan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Operasi semalam berjalan dengan baik, alhamdulillah. Pukul 8 pagi masuk, pukul 12.30 hari keluar. Dan dia pun dah, lepas keluar pukul 12 tu dah sedang elok dah sebagainya. Cuma dan biasalah bila keluar-keluar tu sakit sikit lah. Jadi alhamdulillah hari ni nampak makin okey dah. Masihlah doa pada semua, insya-Allah semoga Allah mengangkat dan mengeluarkan ibu daripada penyakit dia itulah, penyakit penyakit yang dihadapinya, dan berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin, insyaallah. Terima kasih banyak-banyak. Cukup sekadar itu, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, insya-Allah.